Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kifarah adalah balasan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia akibat dosa yang dilakukan oleh seorang hambanya. Kifarah juga merupakan ujian dari Allah kepada hambanya dan hadir dalam pelbagai bentuk seperti kematian orang yang disayangi, kehilangan harta benda, sakit dan sebagainya. Drama Kifarah merupakan siri drama televisyen Malaysia arahan Haikal Hanifah yang merupakan pemilik syarikat penerbitan Luxa Kreatif. Siri ini terdiri daripada 8 episod yang memaparkan kisah yang berbeza dalam setiap episod dan tidak mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. Episod pilihan kami adalah episod 3 yang bertajuk Amanah. Episod ini telah dibintangi oleh Syafiqi Naswib, Syakila Khoriri, Roy Azman, Aliza Syadan, Zazli Baginda dan Izham Ismail. Tempoh siaran bagi setiap episod adalah 38 hingga 40 minit dan telah disiarkan di TV3 di slot Zehra bermula 7 Mac hingga 19 Disember 2014. Siri ini dihasilkan untuk memberi 1001 pengajaran kepada penonton dan sebagai bukti bahawa balasan dari Allah SWT itu benar. Jadi bagi sinopsis cerita ini, secara ringkasnya cerita ini menceritakan seorang remaja lelaki yang bernama Azlan. Azlan merupakan seorang murid sekolah menengah yang berusia 17 tahun yang kini ditinggal bersama dengan pakciknya yang digelar Pak Su selepas ibu bapa dia bercerai. Jadi selepas ibu bapa Azlan bercerai, Azlan melarikan diri daripada rumahnya dan pergi ke rumah Pak Sunya kerana dia berasa sangat tertekan dan sedih dengan penceraian ibu bapanya. Pada masa yang sama, terdapat sebuah keluarga yang tinggal berhampiran dengan rumah Pak Sunya itu. Keluarga tersebut terdiri daripada sepasang suami isteri dan seorang anak perempuan mereka yang bernama Syida. Syida juga merupakan seorang remaja yang berusia 17 tahun yang pergi ke sekolah yang sama dengan Azlan. Syida merupakan seorang remaja perempuan yang sangat-sangat baik di depan ibu bapanya, tetapi sebenarnya dia mempunyai sisi gelap yang disembunyikan daripada ibu bapanya. Azlan merupakan seorang pelajar yang sangat pandai di sekolah, jadi dia agak terkenal dengan kepandaiannya. Lalu apabila Syida ternampak Azlan tinggal berhampiran situ, Syida berasa sangat teruja untuk berkawan dengan Azlan. Jadi mereka pun mula berkawan. Pada suatu hari, Syida mengajak Azlan untuk bertemu dengan rakan-rakannya yang lain di sebuah tempat yang tidak ketahui. Tanpa berfikir panjang, Azlan menerima tawaran tersebut. Rupa-rupanya, Syida membawa Azlan ke sebuah tempat karaoke. Pada awalnya, Azlan berasa segan dan tidak mahu berada di situ. Namun, setelah dipujuk oleh Syida, Azlan bersetuju untuk berkenalan bersama dengan rakan-rakan Syida yang lain. Akibat kurang kasih sayang daripada ibu bapanya, Azlan berasa seronok apabila dapat meluangkan masa bersama Syida dan rakan-rakannya yang lain. Setelah mulai akrab dengan Syida, Azlan mula sedar bahawasanya Syida mempunyai teman lelaki dan telah melakukan hubungan sulit bersama. Pada suatu hari, bapa Syida menemui ujian kehamilan yang diambil oleh Syida. Bapa Syida memarahi Syida dan menuduh bahawasanya Azlan adalah bapa kepada kandungan tersebut. Tanpa berfikir panjang, bapa Syida pergi ke rumah bapa saudara Azlan untuk menyerangnya. Pada ketika itu, bapa saudara Azlan tiada di rumah kerana dia sedang bekerja di luar negeri. Syida menyerobong masuk ke rumah bapa saudara Azlan dan menikam Azlan tanpa mendengar sebarang alasan daripada Azlan. Dia menikam Azlan tanpa belas ihsan sehingga menyebabkan Azlan meninggal dunia. Selepas beberapa hari mayat Azlan berada di rumah bapa saudaranya, barulah ibu bapa Azlan sedar bahawasanya anaknya sudah meninggal dunia. Pada ketika itu, mereka berasa sangat kesal kerana tidak menjaga amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan mereka gagal menjadi ibu bapa yang terbaik untuk Azlan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Terdapat pelbagai pengajaran yang boleh dipelajari melalui episod drama bersiri Kifarah Amanah ini. Antaranya ialah sikap tanggungjawab yang perlu dipikul oleh ibu bapa. Ibu bapa perlulah bertanggungjawab dalam menjaga anak-anak yang merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak ibarat sebagai kain putih yang perlu dicorakkan oleh ibu bapa dengan akhlak yang mulia
supaya tidak terpesong ke jalan yang mungkar. Selain itu, pengaruh rakan sebaya dalam pembentukan sahsiah diri, terutamanya remaja, juga memainkan peranan penting. Kita hendaklah memilih kelompok rakan yang baik sahsiahnya, kerana rakan merupakan cerminan diri kita. Hal ini dikatakan sedemikian kerana persekitaran kita akan mempengaruhi tingkah laku yang dilakukan. Sebagai contoh, jika kita berkawan dengan mereka yang sering ke masjid, secara tidak langsung kita akan terikut dengan rutin mereka. Akan tetapi, jika kita berkawan dengan golongan yang melakukan perbuatan mazmumah seperti meminum arak, kemungkinan besar kita akan terikut-ikut dan terbawa-bawa dengan jejak langkah mereka. Akhir sekali, pengawalan emosi sangat penting kepada setiap lapisan masyarakat. Setiap individu mestilah mengawal emosi amarah dengan baik supaya dapat berfikir dan bertindak secara rasional dalam apa jua situasi yang dihadapi di mana jua kita berada. Hal ini kerana seseorang individu tidak akan berfikir secara waras ketika emosi amarah mengawal diri. Perkara ini akan menyebabkan berlakunya perkara yang tidak diingini dan mungkin akan disesali di kemudian hari. Bab mutiara, sebelum nasi menjadi bubur, fikirlah sebelum bertindak. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.